innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kenapa kita terjemah orang-orang kafir sedangkan orang-orang kafir itu dengan makna isim? Yang mana yang betulnya? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi kafaru ni apa? Kafaru ni fi'il. Apa makna fi'il? Perbuatan. Maksudnya macam mana? Sesungguhnya orang-orang yang melakukan suatu perbuatan sehingga telah jadi kafir dia. Nak pergi dah? Ustaz tak habis lagi ni. Okey dah, tak apalah. Dia semangat, ingat ke semangat sampai ke akhir. Tak apalah, biarkanlah tuan-tuan, anak-anak biasa. Okey tuan-tuan, saya ulangnya tadi. Kafaru ni ialah perbuatan. Rupa-rupanya Quran nak cerita bahawa ada manusia atas muka dunia ni, dia buat satu benda sampai jadi kafir dia. Apa tuan-tuan? Itu perbuatan. Contoh kita sembahyang, aqimus salah. Aqimu tu kalimah apa? Kalimah perbuatan dalam bahasa kita. Kata dalam bahasa lain dia panggil kata kerja. Ada orang ni tuan-tuan, dia bagi alasan, ustaz saya tak sempatlah nak ke surau, nak sembahyang kat surau sebab banyak kerja. Datang surau sembahyang ni bukan kerja. Sedangkan dalam Al-Quran dibawa kalimah mendirikan sembahyang itu dalam bentuk kata kerja. Maka rupa-rupanya sembahyang ini kerja. Kalau sembahyang kerja, puasa juga kerja. Kalau kerja ada balasan, ada ganjaran, ada. Apa ganjaran dia? Pahala. Yang kita pergi office pagi-pagi itu, pergi sekolah mengajar, atau sekarang pergi mana, pejabat, pergi mana-mana tu, kerja. Ya, itu juga kerja. Ada ganjaran? Ada. Nama dia duit. Wang itu untuk dunia. Baik, satu lagi, nak hidup dunia saja ke nak hidup akhirat? Nak hidup akhirat. Kalau nak hidup akhirat, sembahyang itu juga kerja. Kerana dibawa dalam bentuk kata kerja. Baru orang tak sempatlah tuan nak baca Quran, banyak kerja. Baca Quran bukan kerja. Kalau kerana dibawa dalam bentuk kata ikra tu kata kerja. Boleh tuan-tuan nampak gambaran ni? Begini salah satu nak faham Quran. Cuma macam mana nak kenal kata kerja? Tengok tanda-tanda. Tuan-tuan mudah saja. Tanda-tanda dia tengok huruf awal, huruf akhir itu aja. Okey tuan-tuan ya? Masa okey dah? Habis dah. Dia mengaji tak boleh banyak sangat, nanti banyak pula ilmu. Tak betul. Okey tuan-tuan. Allah Rabbi. Yang huruf. Ya, huruf. Huruf ni dia bahasa Arab dia tak sama dengan kita. Ya, huruf. Dalam Quran tuan-tuan sekalian dia bahagi dua huruf. Ada huruf yang dikatakan huruf mabani dalam Quran. Huruf mabani, huruf hijaiyah. Huruf ba. Ni kalau saya tulis tuan-tuan, kalau kita ada whiteboard, kita tulis macam ni, ada titik bawah tu. Huruf apa tu? Huruf ba. Baik, huruf ba ni huruf apa lagi nama dia? Dia boleh jadi huruf qasam. Dia boleh jadi huruf jar. Apa tuan-tuan dia? Dia panggil huruf ma'ani. Jadi rupa-rupanya kalau kita belajar huruf, memang banyak tuan-tuan fungsi untuk kita faham Quran. Kadang-kadang Allah kata lam yalid wa lam yulad. Kadang-kadang Allah kata lamma yadkhulul iman. Apa beza lam dengan lamma? Tuan-tuan, benda ni mudah aja. Saya bukan apa tuan-tuan, saya mengajar di ada Yasar Restu dekat depan Masjid Negeri. 500 orang sekali belajar. Belajar tuan-tuan mudah. Ya, belajar huruf belajar. Sampai saya tanya. Tapi ada yang jawab pening. Saya kata macam mana setakat ni? Pening lah ustaz. Belajar huruf ta apa pening juga? Tuan-tuan ni. Lepas tu saya rasa lah, setakat saya pada pandangan saya, kalau tuan-tuan belajar buku ni, akhir kesimpulannya belajar huruf, belajar baris, belajar waw nun, belajar ya nun, tiba-tiba tuan-tuan tak belajar juga, dengan sebab ini tuan-tuan tak faham Quran, tuan-tuan nak jawab apa akhirat? Paper bahasa Inggeris baca faham tak? Kau tak faham juga? Faham, saya yakin tuan-tuan ni orang terpelajar ni. Ya, kalau pagi-pagi tak beli berita harian dah. Memang orang tak beli dah pun. Tuan-tuan beli teruk dah. Sekarang ni generasi baru. Blog pun orang tak baca dah sekarang ni. Sekarang ni FB. Tahu tak tuan-tuan ni? Facebook, Twitter sekarang ni. Yang baca blog tu ketinggalan lagi tu. Yang baca berita harian utusan Malaysia lagi ketinggalan. Zaman Jepun. Tak ada lah tuan-tuan, saja saya nak cakap baca. Tuan-tuan baca juga, baca lah, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan boleh baca paper, tiba-tiba Quran tuan-tuan tak boleh baca,
Tuan-tuan boleh baca paper dah faham paper bahasa Inggeris, tiba-tiba baca Quran tak faham. Tuan-tuan nak jawab apa akhirat? Cuba bagi tahu. Nak jawab apa tuan-tuan akhirat? Ada ustaz ada dia lah yang hurai. Tuan-tuan, akhirat ni tuan-tuan soal, tapi Allah memang maha adil. Kalau tidak tak ada orang akan jadi ustaz. Tuan-tuan tahu Allah maha adil dari sudut mana? Soalan dia sama. Soalan ustaz pun tu juga, soalan engineer tu juga, soalan lawyer pun tu juga. Sepatutnya lawyer ni tanya banyak sikit. Sebab dalam mahkamah bukan main tanya orang. Tapi Allah tanya marabbuka juga. Nah, wa ma kitabuka? Apa kitab kamu? Itu juga soalan. Tuan-tuan jadi lawyer ke, jadi orang kampung ke, orang bandar ke, ustaz ke? Kalaulah ni apa ni dulu ni dunia dulu, ustaz kena tanya banyak sikit. Siapa nak jadi ustaz? Kita pun tak nak dah Allah nak tanya banyak. Tapi maknanya soalan sama. Allah tanya tak pasal Quran? Tanya. Wa ma kitabuka? Allah tanya apa kitab kamu? Kalau kita baca Quran pun tak faham, dah baca Quran tak faham, tak ikut Quran, kita jawab Quran, malaikat pukul kita kerana kita tipu malaikat. Kita tipu Allah. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Tapi saya datang malam ni dah ustaz datang lama-lama datang sekali, kemudian buat menakut-nakutkan orang. Tak. Saya tanya tuan-tuan sedikit, saya samalah. Tuan-tuan, ada satu kali nak cakap Quran tu Quran ya, lam dengan lamma tu nak cerita antara banyak-banyak huruf, banyak lagi huruf yang kita boleh cerita. Satu kali tu orang rumah saya tuan-tuan, dia masuk hospital nak melahirkan anak. Ya, syekh saya datang ke sini, Syekh Yusuf datang sini. Dia kata, kamu ni Bakri tak nampak muka ni. Ya, saya dah sampai sini ni kenapa tak datang ni? Saya kata, saya sedang kat hospital ni syekh. Dia kata, kenapa? Isteri saya nak bersalin. Baik, isteri kamu dah bersalin ke belum? Saya jawab, lah. Dia kata, apa kamu ni? Tak pandai-pandai lagi bahasa Arab ni. Kamu tahu tak kamu jawab la tu tidak tu la tu apa? Kalau kamu jawab la ataupun kamu jawab lam, kata dia, maka isteri kamu tak akan lahirkan anak selama-lama. Habis nak jawab apa? Dia kata, kamu kena jawab lamma. Lamma ni tidak, belum lagi. Akan lahirkan anak tapi belum lagi. Itu berjawab lam, ma. Quran guna kalimah itu. Qalatil a'rab, telah berkata orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman wahai Nabi. Maka Allah turun ayat ini, kul, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, lam tu'minu, mereka tidak beriman. Dia guna lam. Ketika itu mereka tidak beriman. Walamma yadkhulul iman, ya, sebelum iman tu masuk ke dalam hati mereka. Ni tuan-tuan beberapa ayat Quran yang kalau kita bawa keluar, benda mudah aja. Belajar apa? Lam dengan mim aja. Tak perlu belajar banyak. Ya, belajar lam dengan mim. Belajar lam dengan mim alif. Yang satu tu lam mim saja, yang satu lagi lam mim alif. Oh, gitu aja nak faham Quran? Ya, begitu. Rupa-rupanya ada orang ni, dia Islam baru, dia tak iman lagi. Sebelum iman masuk. Oh, rupa-rupanya ada orang ini, dia Muslim, iman tak masuk lagi dalam diri dia. Subhanallah, kita rasa kita dah mukmin, rupanya iman tak masuk lagi. Tuan-tuan, dia mengaku Muslim, tiba-tiba sembahyang tak. Muslim apa dia ni? Dia mengaku beriman, saya Muslim yang mukmin, seorang Muslim yang beriman. Iman apa kalau tak sembahyang? Sebab tu saya pernah tanya tuan-tuan ya, kadang-kadang dia ni nak mengaku Muslim. Muslim apa? Baik, si A ni dia tak sembahyang. Orang Buddha dia sembahyang, orang Hindu sembahyang, orang Kristian sembahyang, cara masing-masing. Asli kat dalam hutan itu pun sembahyang. Tiba-tiba dia mengaku dia Muslim, dia tak sembahyang. Muslim apa dia ni? Dalam Muslim pula, surau tak pergi, masjid tak pergi, musalla tak pergi. Ni Muslim apa ni? Orang Buddha pergi tokong, orang Hindu pergi kuil, orang Kristian pergi ke gereja. Tiba-tiba dia orang Islam, masjid tak pergi, surau tak pergi. Ni orang apa dia ni? Pergilah salah satu ke kuil ke, mudah nak bagi nama. Tu. Kalau ustaz cakap gitu marah pula. Okey tuan-tuan. Itu cerita. Ayat tu, oh rupanya mudah faham. Kalau kita belajar huruf apa? Huruf lam dengan mim. Allah kata lam tu'minu. Wahai Muhammad, cakap pada mereka yang mengaku beriman ini, lam tu'minu, mereka tidak beriman.
Tapi walakin, akan tetapi, qulu aslamna, kamu cakap pada mereka, mereka baru Islam. Kenapa? Walamma, sebelum iman masuk ke dalam hati mereka. Oh, kalau begitu. Baik, yang tu Allah iktiraf juga Islam. Kok ada di kalangan masyarakat kita ni masih Islam lagi kah kita? Dulu ada orang bagi cadangan pada saya, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak buat kat surau ni boleh juga buat satu forum, tajuk dia masih Islam lagi kah kita? Kalau tuan-tuan nak saya tanya soalan, sistem pemerintahan yang ada hari ni sistem apa? Islam ke sekular? Sistem ekonomi, teras sistem ekonomi yang ada hari ni, sistem ekonomi Islam ke apa? Sistem hiburan yang ada pada hari ini, sistem apa? Hiburan Islam ke hiburan apa? Sistem pendidikan yang ada pada hari ini, teras dia Islam ke apa? Habis semua sistem yang ada hari ini, nak jawab apa? Kena diam dulu sekejap. Tuan-tuan, sistem ekonomi pun riba, sistem pemerintahan pun sekular, sistem hiburan barat, sistem apa yang ada? Sistem muamalah. Islam lagi kah kita dengan sistem apa yang ada pada hari ini? Bagaimana kalau Allah tanya soalan kepada kita suatu hari nanti? Waktu kadang-kadang saya tanya, tuan-tuan nak masuk syurga ke? Puan-puan nak masuk syurga? Memanglah jawab nak masuk syurga. Nak masuk syurga siapa? Nak masuk syurga Allah. Allah mana nak bagi kat kita? Hidup tak pernah dengar cakap Allah. Allah mana? Hidup ini tuan-tuan kadang-kadang jangan kita perbodohkan Allah. Ya, nak masuk syurga Allah, Allah cakap tak nak dengar. Allah kata hidup dengan sistem ekonomi Islam tak nak dengar. Allah kata hidup dengan sistem pemerintahan Islam tak nak dengar. Allah kata hidup dengan hiburan Islam tak nak dengar. Habis balik akhirat nak masuk syurga Allah, Allah mana nak bagi? Macam mana? Tuan-tuan rasa selesa ke sekarang ni? Rasa okey dah ke sekarang ni? Okey Ustaz, mati insya-Allah syurga. Ya ke? Macam mana tuan-tuan ni? Dan salah satu tuan-tuan sekalian, bila mana kita baca Quran, dia ada ayat hukum. Kita baca Quran dia ada ayat hukum. Sebab tu ulama-ulama macam ustaz-ustaz belajar tuan-tuan sekalian di Mesir, tafsir ayat ahkam dia panggil. Ada ayat hukum. Baik, kita tahu tak yang mana satu ayat hukum? Tuan-tuan, kalau saya pernah cakap di sini ya, ayat Quran ni kalau mengikut pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ayat Quran ada 6666 ayat. Ada ulama lain kata 6624 ayat. Atau dia beza sedikit sebanyak terhadap beberapa ayat. Tapi Siti Aisyah mengatakan 6666. 1000 ayat perintah. 1000 ayat perintah. 1000 ayat perintah. Dalam satu ayat ada berapa perintah? 1000 ayat Allah perintah kepada kita, suruh kita melakukan sesuatu. Baik, dalam satu ayat kadang-kadang ada 3 perintah. Aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Itu satu ayat perintah. Tapi dalam tu ada berapa perintah? Ada 3 perintah. Aqimus salat 1, wa atuz zakat 2, warka'u ma'ar raki'in 3. Sebab tu ada ulama mengatakan dalam tafsir Jalalain, ya, tafsir Jalalain disyarah oleh seorang ulama Al-Allamah As-Sawi, dia mengatakan dalam suratul Baqarah itu sahaja ada 1000 perintah. Apa tuan-tuan ya? Ada 1000 perintah. Mana ada hukum di situ. Apa tuan-tuan? Kemudian ada 1000 larangan. An-Nahyu, ayat ada 1000 ayat larangan dalam Quran. 2000 ada 1000 ayat nasihat. Allah nasihat pada kita tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ya, tuan-tuan perasan tak Nabi cakap apa? Islam kandungannya duduk dalam Quran. Islam tu apa? Nabi kata ad-din an-nasihah. Biasa dengar tuan-tuan ad-din ya? Ad-din an-nasihah. Agama ni nasihat. Maka siapa yang nak jadi suami yang baik, tolong dengar nasihat agama. Siapa nak jadi anak yang baik, yang soleh, tolong dengar nasihat agama. Siapa nak jadi isteri solehah, tolong dengar nasihat agama. Sebab agama ni nasihat. Siapa nak jadi pemimpin yang adil, tolong dengar nasihat agama.
maka dia akan jadi pemimpin yang adil. Kalau dia tak dengar nasihat agama, dia adalah pemimpin yang zalim. Kalau suami tak dengar nasihat agama, suami yang zalim. Isteri yang tidak dengar nasihat agama, isteri yang kita kata apa? Nusyus. Anak yang tidak dengar nasihat agama, anak yang derhaka. Baik, persoalan sekarang ni tuan-tuan, orang dengar tak nasihat agama. Di mana nasihat itu? Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 1000 ayat nasihat. Nak makan, ikut nasihat Quran. Nak berpakaian, ikut nasihat Quran. Ni tuan-tuan yang terbaru, yang saya cakap yang terbaru. Cak Lempung ni, main muzik Cak Lempung. Ya, 36 jam tak berhenti duk ketuk Cak Lempung tu. Tak ada kerja ke? 36, tuan-tuan yang pakai songkok, pakai baju Melayu, nak cakap orang Islam lah. Duk ketuk Cak Lempung, duk main Cak Lempung 36 jam nak dapat Malaysian Book of Record. Dia tak tahu malaikat rekod dia dalam nama-nama ahli neraka. Dah 36 jam tuan-tuan tak berhenti. Apa ni? Tak sembahyang. Berapa waktu tinggal sembahyang? Berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang, berhenti dah juga. Kenapa cakap tak berhenti? Tak berhenti. Ni konsert 24 jam tak berhenti tuan-tuan, 36 jam tak berhenti. Apa tak ada kerja ke ni? Kenapa yang tak dengar sangat cakap agama ni? Ni tuan-tuan dia, kita belajar. Tapi saya hurai kat tuan-tuan ni saja, orang muda dia semangat huraian dia, tak begitu? Kau tidur juga. Nampak tuan-tuan ya? Itu sekadar ingatan untuk saya, ingatan untuk tuan-tuan. Hidup ini ada hukum. Hukum itu dalam Al-Quran. Cuma kita faham tak masa kita baca ayat tu ayat hukum. Sepatah perkataan ada hukum. Satu langkah perkataan. Maaf tuan-tuan kalau saya sentuh sedikit dari sudut ilmu ya. Ya, ada boleh mungkin yang tak selesa, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Ya. Macam kita kata ada mufti Perlis, mufti Perak. Ya. Mufti Perak ni antara orang yang disegani suatu ketika dahulu. Nah. Dia berani. Tapi tiba-tiba tuan-tuan dia keluar beberapa kenyataan akhir-akhir ni tuan-tuan sekalian, kita baca apa hal dah jadi begini ni? Kenapa dah jadi harus sana harus sini? Kenapa? Dia kata tuan-tuan sekalian, mengundi ni jangan cerita pasal hukum. Tuan-tuan, saya bukan nak cakap apa sangat. Hidup ini ada hukum. Tuan-tuan pakai baju hari ni baju apa? Ada hukum. Tuan-tuan minum apa hari ni? Ada hukum. Tuan-tuan pergi mana hari ni? Ada hukum. Makan, kalau makan minum itu ada hukum. Sembahyang ni ada hukum tak? Ada hukum. Ada sahada batal tak? Ada sahada batal. Ada dapat ganjaran pahala dosa tak?